وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أصلح نياتنا وأصلح أعمالنا كلها اللهم اغفر لأمتي سيدنا أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم وارحم لأمتي سيدنا أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم واستر لأمتي سيدنا أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم واستر لأمتي سيدنا أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمتي سيدنا أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمتي سيدنا أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم مغفرة ورحمة عامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصر إخوان المستضعفين في المسجد الأقصى اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمن واصرف عنهم من الإسرائيل ومن اليهود والمجوس اللهم اصرف عنهم من الإسرائيل والمجوس واليهوديين والنصرانيين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين المكة والمدينة والمسجد الأقصى من اليهود والنصارى والمجوس والإسرائيل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا بديع السماوات والأرض يا رب العالمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل ومنكر ونكير ورقيب وعاتب وجميع الملائكة المقربين اللهم انصرهم وارحمهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم wahai manusia semua semayalah kamu di rumah kamu yakni semaya sunat fa inna afdalas salah karena sesungguhnya seafdal semaya itu semaya sunat salatul mar'i fi baitihi yaitu semaya di dalam rumahnya illal maktubata kecuali semaya yang wajib maka itu afdal di masjid daripada rumah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi itu kita ni bagi tahu kemarin sunat kita semaya tu beralih tepat daripada semaya yang fardu kepada semaya sunat. Jadi kita beralih tepat semaya, jangan duduk tepat tulah. Semalam apa ayat ada kita semaya ni kena rata supaya tepat yang kita sujud itu jadi saksi depan Allah bahawa kita ni banyak sujud dan semaya kepada Allah di atas muka bumi yang Allah buat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita duduk dalam dunia ni semua milik Allah, termasuk kita sendiri tuan-tuan.
nyawa milik Allah, udara milik Allah, hujan milik Allah, matahari milik Allah, bulan, bintang, langit, bumi, semua milik Allah. Tak ada sahabut hak kita. Maka oleh sebab itu, oleh kerana milik Allah semuanya, maka kita diperintah supaya sujud kepada Allah. Maka tempat yang kita sujud tu, Nabi kata akan jadi saksi depan Allah bahawa kamu sujud patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu sujud ni dia tak boleh kat orang lain, makhluk lain, kecuali Allah. Manusia belah mana alim, belah mana kuasa, belah mana hebat pun, sekadar kita kucuk tangan je, tunduk kepala je, boleh sekadar tu. Nak kau cium kaki sujud, haram. Kerana sujud itu untuk Allah saja, tak boleh untuk makhluk, walau belah mana hebat sekalipun makhluk itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada seorang ulama di zaman dia ni, tua-tua dia taat pada ibu bapa dia, sehingga dicerita oleh guru yang mulia Habib Salim Syatiri rahmatullah alaih. Ada seorang ulama di Tarim, sehingga bila dia saling dengan mak dia, bagaimana sebut belum pada ni, bahawa dia cium tapak kaki mak dia. Kerana dijawab mak itu, Nabi bagi tahu ada surga di bawah tapak kaki mak. Al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Bermula surga itu ada di bawah tapak kaki mak kamu. Maka ulama Tarim bila dicium tapak kaki mak tu, dia kata nak cium surga dunia sebelum cium surga di akhirat. Berarti cium tapak kaki mak tu bukan sujud, berarti kita memberi kebesaran kepada mak kita. Tetapi sujud itu tak boleh kecuali kepada Allah yang lebih daripada segala-gala makhluk yang ada di atas dunia ini. Nombor satu Allah, nombor dua Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiga ibu kita tua-tua, yang keempat ayah kita, yang kelima guru kita. Lima ni ya atas dunia yang wajib kamu taat, yang wajib kamu hormat lebih daripada yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tuan kita ni bagi tahu hadis pagi ni bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semaya sunat di rumah itu lebih afdal daripada kita semaya di masjid. Bagaimana ayat dah kemarin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah semaya sunat di masjid, kecuali Nabi semaya di rumah dia. Kerana rumah dia tu sebelah masjid. Ni masjid rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi itu kalau tuan-tuan pergi Madinah, di kubur lah ni tu lah. Kubur lah ni tu rumah Nabi lah tu. Rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ni dia buat rumah berepek dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah tu ada tiga orang kubur lah ni. Yang pertama makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah Nabi kita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu tua Nabi. Dan di sebelah Sayyidina Abu Bakar tu adalah kubur Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siti Aisyah tu waktu Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, di tanah dalam rumah dia. Dan sebelum nak tanah Nabi, mesyuarat sahabat nak pergi tanah mana ni jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak pendapat sahabat. Hang ni kata pergi tanah Baqi', hang ni kata tanah sini, hang ni kata tanah sini, hang ni kata tanah sini. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku pernah dengar Nabi wayak masa hidup dulu, mana-mana Nabi bila wafat maka di situlah kuburnya. Maka situ Nabi wafat dalam rumah Siti Aisyah, maka di situ digali kubur, diletak jasad. Ya, tidak ada jasad yang paling mulia dalam makhluk ini kecuali jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar dia di tanah jasad Nabi.
Kemudian Sayyidina Abu Bakar tu bila dia wafat, Siti Aisyah ni muka Nabi tu suami dia, maka Abu Bakar ni ayah dia, maka dia bubuh berepek dengan Nabi SAW. Ni kubur Nabi, ni kubur Sayyidina Abu Bakar. Mengikut ulama bagi tahu, pala Sayyidina Abu Bakar ni tepuh dengan bahu Nabi SAW. Waktu letak mayat dia kubur tu, pala Sayyidina Abu Bakar ni dia dekat dengan bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tindai lagu tu. Ni pala Nabi ni, bahu Nabi ni rapat dengan pala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila lagu tu Siti Aisyah dia niat dalam hati dia, kalau aku mati aku duduk tepi ayah aku pula, dekat dengan bahu ayah aku. Ni Nabi SAW, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Siti Aisyah. Tapi waktu wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni tuan-tuan dia kena bunuh tengah semaya subuh tuan-tuan. Tengah dia jadi tu imam semaya subuh. Nah, bila dia mari semaya subuh, sebelum dia nak mari semaya subuh tu, malam tu dia dapat mimpi pada Nabi SAW. Nabi bagi tahu, ya Umar bin Khattab, mu nak duduk dunia lagi ke, kamu nak duduk di surga sekali dengan aku? Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku tak sedar dunia ni, aku nak duduk di surga denganmu. Maka kalau mu nak duduk di surga dengan aku, esok pagi orang akan pergi bunuh. Mu kena sabar. Kalau mu tak sabar, tak boleh duduk di surga dengan aku. Sadaqta ya Rasul, benar ya Rasul, aku nak duduk di surga denganmu. Orang Majusi yang nak bunuh Sayyidina Umar, nama dia Abu Lu'lu'ah, disebut dalam kitab sejarah. Abu Lu'lu'ah ni tuan-tuan, pedang dia ni ada 3 mata. Ada 3 mata pedang dia. Malam dia nak bunuh Sayyidina Umar ni, dia asah 3 mata. Nama bunuh tu ialah seorang Majusi, nama dia Abu Lu'lu'ah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian dia asah pedang dia 3 mata ni tuan-tuan, dia tengok Sayyidina Umar pergi semaya subuh, dia turut belakang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia Sayyidina Umar dia tahu orang nak bunuh dia, kerana Nabi wayak dah semalam pada dia. Maka dia pergi semaya, jadi tu imam semaya subuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengah-tengah jadi tu imam sani, orang Majusi sani, Abu Lu'lu'ah ni unggah daripada masjid Nabi belakang ni, unggah gitikan kok depan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu tu Sayyidina Umar jadi tu imam semaya subuh. Allahu Akbar. Kawan ni mari tikar kok depan. Yang menyebabkan lepas tikar ni dia takut, Abu Lu'lu'ah ni dia lari. Lebih lari tu sahabat kejar. Akhirnya dia Abu Lu'lu'ah ni dipegang oleh sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Ada mengikut riwayat Abu Lu'lu'ah tadi dia menyesal masuk Islam, ada riwayat kata tidak masuk Islam, kena bunuh semula. Itu mengikut riwayat lain. Baik, Sayyidina Umar tadi bila kena bunuh, Allahumma salli ala Muhammad, tak mati selalu tuan-tuan. Dia darah ni keluar banyak tengah semaya, mengikut riwayat walaupun darah keluar dia masih lagi tetap jadi imam semaya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni tuan-tuan tak ada orang paling gedebel, setan pun tak lalu jalan dia lalu, Nabi bagi tahu. Tengah semaya tuan-tuan rebah, darah tu banyak. Umar bin Khattab radhiyallahu. Maka tuan-tuan bila siap semaya, sahabat usuh wak kelik di rumah. Dia kebetulan Sayyidina Umar ni juga tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar pun tua, Sayyidina Umar pun tua, dua-dua kubur tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pergi Madinah, wi salam assalamu alayka ya Rasulullah, beralih selaka assalamu alayka ya Abu Bakrin, beralih selaka assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Tiga-tiga tu ada tulis di pintu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam mau tengok ke atas video makam Nabi SAW. Ambo kata dalam hati ambo, biasanya kalau orang tunjuk ni insya-Allah boleh pergi ke Mekah pula tak lama lagi. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan tak lakak cepat masa ni kita nak pergi umrah tuan-tuan. Kerana lama dah tak pergi. Lepas pada Covid ni tak pergi lagi. Belum Covid baru ni pergi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Sayyidina Umar ni bila kelik di rumah, dia panggil anak dia. Nama anak dia tu Abdullah ibnu Umar. Anak dia nama Abdullah.
Mengikut riwayat 3 hari lepas bunuh baru mati tuan-tuan. Hari bunuh tu, mengikut riwayat mengatakan ada kata hari Jumaat, ada riwayat mengatakan hari Khamis subuh. 3 hari lepas tu baru mati. Dalam masa 3 hari ni Sayyidina Umar kecek dengan anak dia. Anak dia Abdullah. Dia kata, mungkin tanya Siti Aisyah Ummul Mukminin, mungkin tanya dia tu, ayah ni kalau mati boleh tak nak tanah kubur tepi Sayyidina Abu Bakar sekali dengan Nabi SAW? Boleh ke tak? Dia pergi tanya, pergi rumah Nabi SAW. Siti Aisyah masa tu tidak tua lagi, tuan-tuan, tengah muda lagi, kerana dia nikah Nabi, dia umur 9 tahun nikah dengan Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ditanya oleh anak Sayyidina Umar, nama Abdullah, wahai orang mukmin, ayah hamba ni lah ni sakit, yang bunuh demo tengah semayang ni sakit sana, dia wasiat pada aku supaya aku mari tanya Ummul Mukminin ni, boleh tak kalau dia mati nak tanah kubur tepi Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi, boleh ke tak? Siti Aisyah tak jawab, tuan-tuan. Kenapa tak jawab? Kerana dia niat dalam hati dia, aku nak duduk sini, ni tok laki aku lagi, Nabi lagi, Rasul lagi, lepas ni ayah aku lagi, tok tua Nabi. Tak kan nak ikut baik buah aku lah. Dia telitah dalam hati dia, tenok lagu tu Siti Aisyah. Senyap kelik. Anak Sayyidina Umar nama Abdullah, kelik. Kelik siapa dua rumah Sayyidina Umar tanya. Sayyidina Umar tanya, ya bunayya, ya anakku, lagu mana jawapan daripada Ummul Mukmin? Dia tak jawab ayah, senyap. Baik, sekali lagi aku nak ayat kamu. Hari ayah mati ni, ambil jasad ayah ni tok depan rumah Siti Aisyah. Dia mau tanya lagi Siti Aisyah sekali lagi depan dia, hari aku mati tu, boleh tak jasad aku ni nak tanya sekalinya Nabi dan sekalinya Sayyidina Abu Bakar, boleh ke tak? Sallallahu alaihi wasallam. Lalu 3 hari lepas tu mati Sayyidina Umar. Bila mati, ya akak usul mayat ayah dia letak depan kubur Nabi SAW di rumah Siti Aisyah. Sekali lagi ditanya Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, ayah aku wasiat pada aku supaya tanya Ummul Mukminin ni, bahawa boleh tak ayah aku ni nak tanya juga sebelah sekali dengan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika itulah baru dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah kata, kali yang pertama baru ni mari tanya aku tak jawab kerana aku ni aku nak tanya sini. Dan aku yang berhak nak tanya sini kerana Nabi suami aku. Sayyidina Abu Bakar ayah aku, tak pula tok tua Nabi. Tapi oleh kerana ayahmu ni aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalan hok dia lalu pun syaitan tak lalu, maka jasad dia bila letak sini syaitan tak ada, maka aku mendahului ayahmu daripada aku di sini. Maka aku izin pada hari ini, hari wafat ini, aku beri jasad ayahmu yang mulia duduk sebelah tok tua aku, sebelah suami aku, dan aku rela bila aku mati aku tanya di kubur Baqi sebelah itu. Betapa? Kenapa? Kerana berkat Nabi royak Sayyidina Umar ni, syaitan tak lalu tak ada, maka aku boleh juga padilah syaitan tak lalu di kubur aku kerana mulianya ayah kamu. Itu dijawab oleh Siti Aisyah hari wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang kalau pergi Madinah, tuan-tuan, kalau pergi kubur Nabi tak teriak tu, banyak benar dosa. Teruk benar lah. Kalau wisalah ke Nabi tak teriak lagi. Kalau wisalah Sayyidina Abu Bakar tak menangis lagi Sayyidina Umar. Kita kena ingat ni sejarah-sejarah hak lepas dah mari ni, karang belakang kepala kita yang menyebabkan kita menangis di depan orang yang tak ada manusia yang lebih mulia daripada ia, iaitu 3 orang ni serangkai. Tidak ada makhluk yang paling mulia sehingga disebut oleh kitab tauhid, sahabat 2 ni dengan malaikat mulia dia lagi, tuan-tuan. Dengan Jibril mulia lagi 2 ni, nak ayat beri, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. 3 duk serangkai, Nabi SAW di bahu Nabi Sayyidina Abu Bakar, di bahu Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang mulia, berlaku dulu orang nak korek kubur Nabi SAW. Amo tengok video kata
orang nak pergi korek kubur Nabi dalam 30-40 tahun yang lepas. Dia tunjuk sejarah bagaimana orang gali nak korek kubur Nabi di bawah. Korek punya korek tu tak ada siapa lagi. Allah Ta'ala letup enjin dia tu. Allah Ta'ala mati orang hak nak pergi korek kubur Nabi. Akhirnya tak berjaya. Bila tak jaya kot dalam tanah, dia gukah pula atas kubur hijau pula. Di makam Nabi SAW dia ada kubur. Tuan-tuan, kubur masjid tu warna hijau. Kalau tuan-tuan berasal lah ni, kalau pergi di masjid Nabi tu, dia ada macam betul orang lekat di kubur. Ada orang. Jadi mengikut sejarah, orang ni naik ke atas, dia kira nak masuk ke kubur, tujung dalam makam Nabi. Bila naik pergi, sampai atas tu, Allah Ta'ala atas kilak sambar mari tuan-tuan. Akhirnya mati dekat mayat tu di kubur. Dan mengikut riwayat ceritanya, lah ni ada lagi orang tu duduk dekat situ tuan-tuan, di atas kubur yang warna hijau. Dia panggil Kubbatul Khadra, kubur yang warna hijau. Tuan-tuan boleh kita tengok di masjid Nabi SAW. Ni sejarah-sejarah merayak ni tuan-tuan kena kutip dalam kitab-kitab sirah, supaya kita pergi Mekah tu ada manfaat. Pergi Madinah biar tahu sejarah. Jangan kita buat ibadat dengan buta tuli, tak tahu apa ibadat kita. Yang menyebabkan kita buat ngajahir ni, Allah Ta'ala tak terima ibadat kita. Umrah baik, haji baik, kita pergi kena ngaji. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, banyak umatku akhir zaman ni akan pergi Mekah lizina, pergi makan angin, bukan buat ibadat dah. Gitu juga ya Mekah, bawa anak bini keluarga, dah piti banyak nak berabi ke lain, dia berabi Mekah nak ya bunyi soh sikit pergi Mekah nah, wa ajina umrah, padahalnya tidak pergi semaya jemaah dak, Quran dak, iktikaf dak, akhirnya tidur terguling di hotel beli makan kelik. Maka ini banyak ia berlaku pada umatku di akhir zaman, Nabi bagi tahu. Wal iyazabillah. Jadi sebab tu kita kena ngaji, kena belajar supaya kita buat ibadat tu orang panggil jelira. Kata tu Guni Aziz, dia siapa pahtulai kita berasa wa'amah. Barulah kita wa'amah tu orang panggil jijak, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita semaya kena faham apa makna semaya. Terpuasa baru ada roh, kata Imam Ghazali. Jadi kalau kita buat dengan tak tahu, jadi tak ada roh. Bila tak ada roh, orang panggil tak jijak. Bila tak jijak, Allah tak terima ibadat kita. Waliyazabillah. Jadi itulah sebab tu kita buat sesuatu amal mesti kena belajar. Orang panggil cari ilmu supaya kita pergi Mekah baik, habis puluh-puluh ribu tak rugi orang panggil. Kenapa? Karena kita buat dengan ilmu, bukan buat dengan tiru dak. Itu dia mana. Allahu Rabbi. Saya lah tuan-tuan, akhir-akhir ni banyak orang pergi dengan tak belajar. Syarat sah tawaf pun tak tahu, sa'i pun tak tahu, rukun haji, rukun umrah, syarat sah, semua ni kena belajar wicerak supaya tawaf kita sah. Tak, ni setengah orang tawaf pergi Kaabah pada cium Kaabah, tak boleh. Syarat-syarat tawaf tak ada 10 dalam kitab-kitab fiqh sebut. Syarat sa'i lagu mana, semua ada sebut tuan-tuan. Jadi kita kena belajar. Allahu Rabbi ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah dia sebut pagi ni bahawa kita semaya sunat dalam rumah lebih afdal. Dalam rumah hak 3 jenazah tadilah, jasad tadilah, yang mana Nabi kita semaya sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi kita hidup. Tu sebelah rumah Siti Aisyah ada raudah Nabi SAW. Tuan-tuan kalau pergi masjid Nabi ada raudah. Dia tidak ada tulis satu dia Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ulama kata di dia itulah Siti Aisyah semaya tahajud waktu Siti Aisyah hidup. Sebab itulah guru hamba di Tarim, Syekh Taha Hafizahullah, dia kata kalau orang yang betul-betul niat ikhlas cuci, dia cium hidung dia ni, kalau sujud dalam raudah Nabi tu dia akan bau tapak kaki sahabat semaya tuan-tuan. Sahabat duk semaya terbang tapak kaki. Allahu akbar. Nah, tapi dah kita cemar kata tak bang tapak kaki, bang kapek tu ya. Pasal hati kita tak cuci. Tu. Kalau orang cuci molek, guru hamba bagi tahu, dia akan mari roh akan mari dalam meh kita tu bauan. Sahabat duk semaya berebut dengan Nabi, nak duduk belakang Nabi tu dalam raudah tu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala akak kita boleh pergi haji umrah
tiap-tiap tahun, tiap-tiap masa, tiap-tiap keadaan Allah jemput kita hadir ke rumahnya, ke rumah nabinya, ke makam nabinya, kerana Nabi bagi tahu man zara qabri ba'da wafati kama zarani fi hayati. Siapa dia mari ziarah selepas aku wafat, seumpama dia ziarah masa aku hidup dulu atas dunia. Dalam riwayat lain, man zara qabri wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa dia ziarah kuburku, wajib orang tu aku tolong di akhirat kalau dia ada susah ke apa. Dalam riwayat lain, man zara qabri wajabat lahu jannah. Siapa dia mari ziarah kuburku, wajib dia masuk surga di akhirat. Ada 3 hadis riwayat, semua ketiga-tiga tadi adalah hadis riwayat yang sahih. Tuan-tuan, itulah orang nak pergi sangat ke Mekah, orang nak pergi sangat ke Madinah, besarnya mulia, sehingga ulama tarikh kata kalau tak ada Kaabah maka jasad Nabi itu lebih afdal lagi daripada Kaabah yang ada di Mekah itu, lebih afdal daripada segala makhluk yang ada di atas dunia. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah akak peluang kita, anak keluarga kita jangan ada seorang pun tinggal kecuali Allah akak semua boleh jejak 2 tanah haram, haji umrah sebelum meninggal dunia, insya-Allah tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mak ayah kita, datuk anak kita hak tidak tercapai hajat nak pergi atas dunia dulu, tak ada duit, tak ada nak pergi, dia mati. Mudah-mudahan Allah pilih juga mak ayah kita hak mati dah supaya masuk dalam senarai orang menunaikan haji dan umrah, insya-Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah iman, tambah rezeki kepada kita, boleh pergi ziarah, umrah dan haji. Dan insya-Allah Allah Ta'ala siap segala hajat kita, khususnya di pondok kita yang mulia ini. Kalau kita duk buat sehari 2 ni, Allah mudahkan urusan, Allah tambahkan rezeki, Allah gerakkan kita nak buka pelajar hak baru ni tuan-tuan, supaya orang mari ngaji lebih ramai lagi di pondok kita ini, insya-Allah. Lebih barakah, lebih nur, lebih iman Allah campak di dalam madrasah kita ini. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang syukur, hamba Allah yang dekat dengan Allah, hamba Allah yang takut kepada Allah, hamba Allah yang insya-Allah akan selamat di dunia dan akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah buka pita hati kita, keluarga kita, jiran-jiran sayang hak tak mari, Allah gerak we mari tuan-tuan, Allah gerak we hadir dalam majlis-majlis yang barakah ini. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Ahmad wa Muhammad warham li ummati sayyidina Ahmad wa Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irzuqna hajjan mabrur wa tijaratan lan tabur wa sa'yan mashkur. Allahumma irzuqna ziyarah umrah wa hajjan ila Makkah wal Madinah سنين بعد سنين سنة بعد سنة. اللهم اصرف عنا عنهم والمسجد الأقصى يا الله. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين. اللهم انصرهم، اللهم احفظهم برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل إن شاء الله dapat pergi haji umrah.